Sarawak tu diserah dengan James Brooke dari Petanjung Datuk pergi ke Samarahan Pun River. Kerana minat Raja Charles Brooke ini tentang muzium, jadi memang dibina khas sebuah muzium lah. Dengan adanya James Brooke, dia buatkan undang-undang, jadi orang-orang ni semua dia akan ikut undang-undang James Brooke. Jadi daripada itu pergaduhan tak ada lagi berlaku. Lebih 180 tahun yang lalu, seorang pengembara muda berlayar ke Kepulauan Borneo dan Sulawesi dengan berbekalkan harta pusaka bapanya dengan menaiki sebuah kapal jenis skuna diberi nama The Royalist. Dengan kapal ini, beliau membantu Pangeran Muda Hashim memerangi pemberontakan di Sarawak. Pengembara berjiwa besar ini bernama James Brooke. Sejarah Sarawak tidak mungkin dapat dipisahkan dengan pemerintahan dinasti Raja Putih atau keluarga Brooke. Keluarga Brooke memerintah dari tahun 1841 sehingga 1941 dan bermula apabila Sultan Brunei yang menakluk Sarawak ketika itu menabalkan James Brooke sebagai Raja Sarawak yang pertama. Ketika itu, Sarawak turut dikenali sebagai Sarawak Kingdom. Seratus tahun pemerintahan keluarga Brooke. Apabila James Brooke meninggal, yang mewarisi tahta Sarawak sebagai raja adalah anak saudaranya, Charles Anthony Johnson, yang mengambil nama Brooke. Dan selepas Charles Anthony Johnson meninggal, diturunkan tahta Sarawak kepada anaknya sendiri, Charles Rainer Brooke. Selama 100 tahun pemerintahan Brooke membentuk Sarawak daripada Tanjung Datuk sampai ke Sungai Samarahan, sehinggalah sampai ke Limbang dan Lawas. Keluasan Sarawak sekarang ini 126,000 km persegi. Pemerintahan Raja Putih memberi kesan kepada sistem pertahanan, pendidikan, pentadbiran, pengangkutan dan ekonomi di Sarawak. Dari segi politik tempatan, untuk masa James Brooke, politik tempatannya dia mengikut kaum. Ya, orang Melayu ada politiknya sendiri, ya. Kaum Cina ada politiknya sendiri, kaum Iban ada politiknya sendiri, sama juga dengan kaum Bidayuh dan orang Ulu. Jadi James Brooke ni dia jadi macam perantara. Jadi kalau ada perselisihan faham antara kaum ni, dia yang akan menjadi hakim. Kesan tinggalan keluarga Brooke masih dapat dilihat di Sarawak, terutamanya di Kuching sehingga hari ini. Pada era James Brooke, sistem pendidikan dan ekonomi belum berkembang kerana beliau pada ketika itu sibuk mempertahankan Sarawak dari ancaman lanun dan penduduk tempatan yang memberontak. Ketika inilah banyak kubu dibina sebagai benteng pertahanan. James Brooke moto dia, saya bekerja untuk Sarawak, untuk kaum Iban, untuk kaum Melayu, untuk kaum Melanau, untuk kaum orang Ulu. Kalau sebelum kedatangan James Brooke, kaum-kaum di sini dia orang banyak berperang, ya, sesama kaum. Jadi Sarawak tak selamat masa itu, ya. Jadi pada zaman Brunei, Sultan Brunei payah, ya, nak mengekangkan supaya kaum ni jangan bergaduh. Tapi dengan adanya James Brooke, dia buatkan undang-undang, jadi orang-orang ni semua dia akan ikut undang-undang James Brooke. Jadi daripada itu pergaduhan tak ada lagi berlaku. Kubu-kubu tertua di Sarawak ialah kubu Emma di Sungai Rejang, kubu James di Nangas Kerang
dan Kubu Lili di Sungai Saribas, Betung. Kubu James kemudian dirobohkan pada 1864 dan dipindahkan ke Simanggang dan dinamakan Kubu Elis. Terdapat banyak lagi kubu dibina di seluruh Sarawak dan banyak yang telah musnah. Namun kubu yang paling dikenali dan menjadi tumpuan pelancong masa ini ialah Kubu Margarita di Kuching. Bangunan yang kita nampak sekarang ni bergelar Kubu Margarita, diberi nama Margarita sempena isteri kepada Charles Anthony Johnson Brooke, iaitu Margaret Alice Lily DeWitt. Jadi Margarita saja digunakan. Bangunan ini pembinaan bermula pada tahun 1878 dan siap dibina pada tahun 1879 dan dirasmikan pembukaannya pada tahun 1880. Bangunan yang kita nampak sekarang ni sebenarnya cuma segi empat macam ni, ya, 3 tingkat. Di tingkat bawah tempat fortmen, ya, orang-orang yang bekerja untuk mempertahankan Sarawak daripada serangan daripada arah sungai. Dan di tingkat 1 dan 2 adalah tempat penginapan untuk yang bekerja di kubu ni, dan di tingkat atas sekali, ya, bumbungnya, ya, adalah tempat yang mana kontrol. Selain Kubu Margarita, Kubu Lili dan Kubu Alice yang dinamakan sempena nama isteri beliau, Charles Brooke, turut memberikan astana kepada Margaret sebagai hadiah perkahwinan. Selain menjadi kediaman Raja-Raja Brooke, astana pernah menjadi rumah kerajaan, tempat Brooke bermesyuarat dengan pembesar-pembesar negeri, seterusnya menjadi asas kabinet di Sarawak. Masa pemerintahan Brooke, mereka banyak, Brooke banyak atau keluarga Brooke ni banyak membina bangunan-bangunan, bukan hanya bangunan museum tapi juga kubu-kubu di mana mereka menempatkan pentadbiran mereka. Salah satu kubu yang terawal yang dibina adalah di Serikia, Kubu Emang, awal 1850-an ketika itu. Jadi kubu ini dibina dan juga di tempat-tempat lain, kubu-kubu lain seperti di Merudi, Kubu Hos, di Betung, Kubu Lili, di Julau, Kubu Brooke, kita panggil Kubu Brooke, dan di Seri Aman, Kubu Elis, dan semua kubu-kubu ini dibina dengan menggunakan bahan-bahan tempatan atau menggunakan kayu-kayu yang pada ketika itu mudah untuk didapati, macam kayu belian, kayu yang begitu keras, kuat dan memang tahanlah dalam keadaan cuaca yang begitu seperti di tropika ini, hujan dan panas. Di Kuching juga banyak dibinakan masa pemerintahan Brooke seperti Kubu Margarita. Ini konkrit, menggunakan batu bata dan juga menggunakan lime wash. Dan ini juga saya sangat tertarik dengan Kubu Margarita ini. Dia agak unik sikit. Dia mengikut macam sebuah castle. Sebuah castle dan kedudukannya yang begitu strategik di atas sebuah bukit yang menghala kepada sungai Sarawak yang boleh mengawal lalu lintas pada ketika itu. Sistem politik, pentadbiran dan undang-undang menjadi semakin baik pada zaman Charles Brooke. Bangunan Old Courthouse ini diilhamkan oleh James Brooke dan disempurnakan pembinaannya oleh Raja Charles pada 1874. Ia merupakan bangunan Mahkamah Kuching yang ketiga dan tempat perhimpunan Majlis Negeri. Old Courthouse ini menjadi pusat pentadbiran utama sehingga tahun 1973. Di tugu ini terdapat ukiran kaum-kaum terbesar yang terdapat di Sarawak, iaitu Dayak, Melayu, Cina dan orang Ulu. Di sekitar bangunan mahkamah lama inilah masih terdapat beberapa bangunan lama yang dibina ketika era pemerintahan Brooke. Daripada bangunan yang dibina pada zaman dahulu, kebanyakan
macam batu bata ya. Di Sarawak kita belum ada lagi. Jadi batu bata tu sebenarnya kita import ya. Kita import daripada India. Dan barulah dibuat bangunan macam ni. Dan kita ada Astana, kita ada Kubu Margareta, kita ada Square Tower, kita ada the Old Court House yang ada ya. The Round Tower, the Pavilion, General Force Office yang dibina pada zaman pemerintahan Brooke. Masih wujud lagi bangunan ini dan masih diguna pakai lagi. Bangunan-bangunan ini kebanyakan dibina setelah kebakaran besar yang berlaku di Kuching pada 1884. Kebakaran tersebut marak memusnahkan bangunan rumah kedai sekitar Carpenter Street, China Street dan Bishopgate Street. Antara binaan yang terselamat ialah kuil Tua Pekong yang berdiri teguh sebelum tahun 1840-an lagi. Antara bangunan pertama dibina selepas kebakaran itu ialah Round Tower yang siap pada 1886. Ketika itu, sebuah kubu pertahanan dan kemudian bangunan dispensari untuk menyokong hospital di sebelahnya. Bangunan hospital tersebut dikenali sebagai pavilion dan satu ketika pernah menjadi bangunan tertinggi di Kuching dengan sentuhan seni bina Renaissance dan kolonial Inggris. Sebuah lagi bangunan yang memiliki reka bentuk Inggris dan kekal sehingga kini ialah Pejabat Pos Besar Sarawak yang dibina pada 1931. Kebakaran besar itu antara punca menara bomba dibina pada 1927 di Open Air Market yang terletak di Jalan Gartak. Pada zaman Charles Vyner Brooke pada 1926, balai bomba kemudian berpindah ke Jalan Ko Hun Yang yang kini menempatkan Balai Polis Sentral Kuching. Selain menjadi permulaan rel kereta api pertama yang bergerak sehingga ke Batu 10, di kawasan ini juga terbinanya dua stesen janakuasa pertama di Kuching berkuasa Arang Batu yang membawa kepada nama Jalan Power dan pusat beli belah moden pertama di Kuching, Electra House yang didirikan pada 1965. Kebanyakan bangunan ini dibina berhampiran Sungai Sarawak di sepanjang tebingan Kuching, tempat pertemuan pengangkutan darat dan air. Di tebingan Kuching pula berdirinya Square Tower yang menjadi saksi bendera Sarawak dikibarkan menggantikan bendera koloni British pada 22 Julai 1963. Selain menjadi lokasi berlangsungnya regata Sarawak sejak 1872, tebingan Kuching menjadi saksi pengangkutan air berlabuh. Jadi waterfront untuk ada lah. Bukannya macam kereta. Ada lah jetty sikit-sikit. Borneo Company Tok Dudi musim raja dulu dah ada. Steamship wharf tu tadi dekat waterfront kereta. Jadi sudah ada sia. Jadi kapal-kapal nak datang dari Singapura berlabuh dekat dia dulu. Brooke Dockyard tu tadi dia dibuka pakai kapal-kapal musim dia musim British dulu nang ada kapal kecil-kecil ya. Jadi kapal tu perintah pun, kerajaan pun pakai setidaknya pergi ke tempat kecil-kecil, pergi Lubuk Antu, pergi Lundu, pergi ke Semarahan. Musim dia dibolahlah Brooke Dockyard pakai servis kapal-kapal, kapal kerajaan, perintah pun kapal, dicat di apa, ialah Brooke Dockyard tadi. Jadi kereta Brooke Dockyard ya, mula jadi Maritime Museum. Selain pentadbiran dan pengangkutan, zaman Raja Putih turut memberi impak kepada sistem pendidikan di Sarawak. Antaranya dengan pembinaan sekolah-sekolah misionari. Mula-mula apabila James Brooke datang, dia cuma berjumpa dengan orang-orang lelaki saja.
isteri-isteri diorang dia tak berjumpa. Okay? Apabila Charles Anthony Johnson Brooke menjadi raja, dia bawa isterinya ke sini, Rani Margaret, ke Sarawak. Daripada situ bermulalah Rani Margaret dia nak berjumpa dengan isteri-isteri pembesar yang ada di Sarawak. Daripada situlah bermulanya orang-orang Melayu yang datang ke Astana berjumpa dengan Rani. Daripada situ diorang belajar membaca. Usaha Rani Margaret meluaskan pendidikan kepada kaum wanita, meningkatkan jumlah wanita celik huruf, khususnya dalam kalangan wanita Melayu. Masa James Brooke, dari segi pendidikan, sekolah yang pertama didirikan di Sarawak bergelar St. Mary sebenarnya, yang mana Reverend Frank McDougall dengan isterinya Harriet McDougall membuka sekolah co-ed, lelaki dan perempuan. Selepas itu apabila ramai pelajar datang, dipecahkan St. Mary untuk perempuan, St. Thomas untuk lelaki. Dan daripada situ ramai kaum yang menghantar anak diorang ke sekolah St. Thomas ataupun St. Mary's. Anak-anak diorang ni berpeluang untuk pergi ke luar negara, pergi ke England, dan diorang akan datang balik ke Sarawak dan diorang akan menjadi guru. Daripada situ, sistem pembelajaran yang ada di Sarawak masih diguna pakai hingga sekarang. Pergaulan rapat antara Rani dan golongan wanita ini juga mendedahkan pemakaian songket Sarawak dan keringkam dalam golongan bangsawan. Sehingga kini, songket dan keringkam Sarawak menjadi warisan yang diiktiraf di peringkat dunia. Sistem pentadbiran, pertahanan, pendidikan dan institusi keagamaan seiring dengan pemodenan Sarawak. Berhampiran Masjid Bandaraya Kuching, iaitu masjid pertama di Kuching, ialah bangunan Muzium Sarawak. Muzium Sarawak ditubuhkan pada 1960 hasil pengaruh Alfred Russel Wallace. Tanpa peranan badan-badan seperti muzium, kementerian serta agensi pelancongan, dokumentari seperti ini tidak akan terhasil. Bagi saya dah melawat banyak tempat di Malaysia, tapi kalau di Sarawak ni banyak tempat-tempat yang menarik, especially bangunan-bangunan yang dibina semasa Brooke lah. Jadi kita ada satu lagi yang Museum Tekstil. Museum Tekstil tu yang juga dibina semasa akhir pemerintahan Brooke, dan juga ciri-ciri dia memang European style. Itulah yang kita amat banggakan lah, dari segi architecture. Museum dan architecture ni memang berkait rapat, especially dengan museum old building ini. Lebih 180 tahun telah berlalu, tidak dapat dinafikan pemerintahan Brooke sedikit sebanyak membentuk Sarawak seperti dilihat pada hari ini. Dengan pemerintahan keluarga Brooke untuk 100 tahun, ia telah membentuk Sarawak apa yang kita nampak sekarang. Dari segi perundangan, kalau zaman dahulu kala pembelajaran, undang-undang dan sebagainya. Dan kaum di sini sudah biasa dengan undang-undang yang diturunkan oleh keluarga Brooke, dan dia lebih baik, bangunan-bangunan yang kita nampak yang dibina pada zaman Brooke masih wujud sampai sekarang. Sejarah membuktikan perpaduan yang ada di Sarawak berkait rapat dengan pengalaman anak-anak Sarawak pada zaman Kerajaan Lama, era pemerintahan Brooke, pemerintahan Jepun, pemerintahan koloni British, dan kini mampu berdiri mentadbir negeri sendiri. Apa ada kita kena itu di situ, masa itu pokoknya dari James Brooke lah. Dikatakan James Brooke kena semua law apa itu ini diikut kita kena itu masih diintroduce musim James Brooke.
sampai Brook Rule semua ada dipakai kita kena itu. Jadi ialah kita dikatakan kita pun foundation pakai kita perjalanan kita di Sarawak masa itu. Jadi hitung adalah banyak contribution dari James Brooke dengan sidak British juga jam tu. Kita masih pakai law sidak ya. Jadi dia ada di amendment dikit-dikit saya ada hal lah macam ya. Jadi hitung baguslah semua di pola James Brooke, segala Brooke family itu ada hasil sampai ke itu. Legasi Brooke sudah tertulis dalam lipatan sejarah. Di sebalik raja, semoga Sarawak terus makmur.